Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Assalamualaikum, salam semanis. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Seperti yang kita sebutkan sebelum ini, akhirnya terjadi juga pada hari inilah. Tujuan dan matlamat sehingga semanis podcast ini sebenarnya untuk menemui titik pertemuan di antara guru, ibu bapa dan juga pelajar. Jadi insya Allah dengan podcast ini nantinya akan memberi manfaat dan komen-komen yang baik daripada pendengar di luar sana ya. Jadi tanpa buang masa, tetamu istimewa, insan hebat yang kita hadirkan dalam sesi podcast kita kali ini, yaitu Puan Pengetua, Puan Nurimah binti Sadih, dan orang kuat dipanggil semanis ya, Cikgu Mahali, merupakan tulang belakang di pentadbiran sekolah ini. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit kupasan, dengan pencerahan, dapatlah kita kongsikan apakah gerak kerja aspirasi di sekolah ini sebenarnya. Jadi tanpa buang masa, saya persilakan Puan Pengetua ya, untuk memberi sedikit dipanggil kata dua patah lah perjalanan sebagai seorang pendidik. Baik, persilakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mula berkhidmat sebagai pendidik di St. Patrick Membakut pada tahun 1998. Lama sudah. Kemudian pada tahun 2001 di SMK Beaufort 2, Beaufort di situ yang lama, sehinggalah pada tahun 2023 saya sebagai pengetua di SMKA Tun Said Kota Belud. 2 tahun di situ. Selepas tu pada awal tahun ini 2025 saya mula sebagai pengetua di SMKA Kimanis ini. Baik. Macam panjang, lama juga pengalaman ya Puan. Jadi inilah ringkasan sedikit sebanyak berkenaan perjalanan Puan Pengetua kita ya. Mungkin lebih mudah sekiranya kita imbas balik ya. Hari pertama Puan melangkah masuk ke SMK Kimanis ini sebenarnya sebagai seorang pengetua, apa yang Puan rasa ketika itu? Sejujurnya perasaan pertama adalah syukur, dan pada masa yang sama rasa amanah yang besar lah yang mesti digalas. Bila melangkah ke sekolah ini, saya nampak SMKA Kimanis bukan sekadar bangunan atau bilik darjah, tapi sebuah tempat membina insan. Jadi saya berdoa kepada Allah, bantulah saya untuk memimpin sekolah ini dengan sebaiknya ke arah kecemerlangan. Baik, jadi kita nampak keadaan sebenarnya bagaimana aspirasi Puan Pengetua apabila melangkah masuk ke sekolah ini sebenarnya satu niat yang bagi saya, mungkin bagi kita semua, satu niat yang tulus, yang murni, untuk nampak semua dari segi generasi kita akan datang dapat menjadi seorang insan yang berguna. Dan yang seterusnya paling penting sekali adalah visi dan misi sebenarnya dan hala tuju di sekolah ini. Bagaimana Puan akan mengemudi dengan visi dan misi untuk bawa sekolah ini ke satu tahap yang lebih baik daripada sebelumnya? Okey, saya merujuk kepada visi utama KPM, iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik dan negara sejahtera. Sekolah menyediakan sistem pendidikan yang cemerlang. Ini akan melahirkan modal insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan bertanggungjawab.
seterusnya akan mencapai negara makmur hasil sumbangan warga yang berpendidikan dan beretika. Pendek kata, hala tuju yang seimbang, penyediaan prasarana dan pengoperasian sekolah yang berkualiti, penekanan ilmu, iman dan akhlak berjalan seiring. Okey, baik. Jadi kalau kita nampak tadi kan dari segi visi dan misi ini alhamdulillah. Jadi kalau visi dan misi ini tercapai sebenarnya bermakna ramailah generasi-generasi akan datang yang kita lahirkan, ya, bukan hanya dari segi ilmu tapi adabnya. Jadi alhamdulillah. Jadi seterusnya pula bagi saya insan yang sangat hebat di sekolah ini, yaitu Cikgu Mahali, merupakan seorang, saya perkirakan sebagai seorang tokoh lah di sekolah ini, karena telah ramai melahirkan dari segi pentadbiran sebelum ini, ramailah alumni ya yang telah berjaya di luar sana. Dan salah seorang teknikal kita ni juga sebenarnya adalah alumni sekolah ini juga. Jadi tidak kemana tumpahnya kuah tu kalau tidak kena nasi kan. Jadi mungkin sebagai tanda penghargaan, jadi kita panggil kepada Cikgu Mahali untuk beri sedikit kata sepatah bagaimana perjalanan daripada awal sehingga hari ini di sekolah SMK Agama Kimanis ini. InsyaAllah saya terus baik. Terima kasih Tuan Ustaz. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mula berkhidmat pada tahun 1992 dan kalau ikut perkiraan itu hampir 30 tahun lebih lah. Saya pernah bekerja bertugas di sekolah rendah selama 6 tahun dan alhamdulillah diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat universiti dan berkhidmat di SMK Kinarut selama lebih kurang 15 tahun. Dan akhirnya berpindah ke SMK Agama Kimanis pada tahun 2010 sehingga sekarang lah, maksudnya masuk ke 15 tahun. Jadi kalau diperhitungkan itu hampirlah 30 tahun. Hampir 30 tahun. Allah. 30 tahun bukan tempo singkat ya bagi pendengar di luar sana ya. Mungkin kalau kita tidak adakan sesi podcast begini ya, mungkin kita istilahkanlah sembang santai tapi isi berat lah. Lebih kurang macam itulah. Jadi inilah kaedah sebenarnya podcast ini, tujuan kita untuk merakamkan ketokohan ya dari segi pendidik ini sebenarnya. Inilah jalan untuk kita menghargai supaya pendengar abang kakak di luar sana dapat menilai sendiri bagaimana pengorbanannya kepimpinan pendidik di sekolah ini sebenarnya. Ya, jadi saya tidak ambil masa panjang, bermakna dari segi pentadbiran sebenarnya, dari sudut pengurusan pula bagaimana cikgu melihat kecekapan pentadbiran di sekolah ini dalam tempo 15 tahun yang sudah hingga hari ini. Alhamdulillah, untuk pentadbiran sebenarnya kita mempunyai satu pasukan yang amat kuat. Termasuklah dengan kehadiran Puan Pengetua kita, Puan Norima, yang rasanya dia berpengalaman, amat berpengalaman. Dan dari bimbingan beliau jugalah pasukan kami ini terdiri daripada SLT, terdiri daripada guru kanan mata pelajaran dan turun kepada ketua panitia dan akhirnya guru-guru serta AKP dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sistematik. Ini atas dorongan dan sokongan yang diberikan dari pihak pengurusan yang paling tinggi lah, Puan Pengetua sendiri. Baik, saya bersetuju dengan Cikgu Mahali sebenarnya. Kalau ikutlah bermakna saya ni melalui situasi pertukaran dua pengetua sebenarnya. Ya. Jadi kalau secara pribadi keterbukaan Puan Pengetua ini sebenarnya lah. Jadi untuk kita bekerja sama dari segi kita bekerja dalam teamwork itu sebenarnya sudah ada ruh ya dari segi kita bekerja sama itu. Baik. Jadi soalan ini saya akan bermakna dari cikgu sendiri, bagaimana berurusan dengan guru-guru di sekolah ini dan bagaimana sokongan mereka terhadap kepimpinan, sokongan pentadbiran itu sendiri, setiap agenda, setiap arahan yang kita keluarkan. Bagaimana sokongan di kalangan guru dan juga barisan-barisan pentadbir yang lain. Silakan. Guru-guru kita di SMK Agama Kimanis ini adalah guru-guru yang terdidik. Dia mempunyai nyala rasa seorang guru, seorang pendidik yang hebat sebenarnya. Dan kalau saya ingin kongsikan, setiap petang
Kalau sekolah lain rasanya akan balik dalam jam 2. Pukul 2 lah. Pukul Ya, 2 lah. pukul Tapi 2. kalau di sekolah ini ada yang balik lepas maghrib. Bayangkan lepas maghrib dan patah balik semula ke sekolah. Ini apabila kita buat pemantauan malam, sekolah-sekolah dia tidak kira jauh, jaraknya dekat ke jauh ke, dia akan datang untuk membantu waktu prep ataupun dia membuat kelas tambahan. Maksudnya guru-guru yang ada, warga guru yang ada di SMK Agama Kimanis ini mempunyai satu nilai pendidikan ataupun keguruan yang amat tinggi. Mereka sedar akan keperluan, mereka sedar tanggungjawab dan mereka sedar akan suruhan-suruhan Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam pendidikan dan mengambil iktibarlah daripada penanggung-jawaban kita sebagai umat Islam dari segi pendidikan. Baik. Kalau kita nampak bagaimana komitmen yang diberikan oleh guru-guru di sekolah ini sebenarnya, jadi kita boleh istilahkan bagaimana kita andaikan semanis ini sebenarnya satu perkataan atau huruf daripada titik-titik itulah akan terbentuknya huruf sebenarnya. Nah, jadi dengan mungkin guru-guru ini kita tidak nampak sebenarnya usaha-usaha mereka. Jadi betapa komitmen mereka ini sebenarnya. Ya, jadi kita sangat hargai barisan-barisan guru ini. Kadang kita tidak nampak usaha mereka, tapi hasilnya kita nampak. Ya, jadi yang kalau kita menuju pula ke apa dipanggil untuk anak-anak pelajar ini sebenarnya. Jadi di sekolah ini kalau kita nampak anak-anak pelajar ini sebenarnya menjadi kerisauan kita. Bagaimana dari segi pendidikan mereka, bagaimana dari segi sasiya adat mereka. Cuma sekarang ni kita di era zaman digital sebenarnya. Jadi zaman digital ni dengan telefon pintar, media sosial, AI, semuanya dekat dengan pelajar. Jadi ini merupakan cabaran-cabaran kita, pendidik juga, ibu bapa juga sebenarnya. Jadi apakah nasihat Puan sebenarnya kepada pelajar dan ibu bapa dalam mendepani cabaran digital pada hari ini sebenarnya? Baik, Puan. Okey, zaman ini adalah zaman digital dan kementerian komited dengan inisiatif untuk melahirkan generasi fasih digital, ya. Jadi dunia digital ni bukan semuanya salah dan bukan semuanya betul. Nasihat saya, jadikan teknologi sebagai alat, bukan tuan kepada hidup kita. Kepada pelajar, gunakan teknologi untuk menambah ilmu, bukan merosakkan masa dan akhlak. Kepada ibu bapa pula, jangan lepaskan telefon atau gadget di tangan anak tanpa pantauan, doa dan bimbingan. Sebagai tambahan, sekolah SMK Kimanis ni adalah sekolah berasrama, jadi memang salah satu yang masuk dalam peraturan disiplin ialah anak-anak tidak sewenang-wenangnya membawa telefon atau gadget ke asrama lah. Jadi dia memang terkawal di sekolah ini. Jadi bila kita lihat bagaimana nasihat daripada Puan Pengetua, tergantung daripada kita sebenarnya ibu bapa ini. Ya, mungkin di sekolah kita boleh bagi jaminan ini, bagaimana handphone ini tidak akan masuk dalam sesi persekolahan baik di asrama. Tetapi kekhawatiran kita sebenarnya apabila berada di rumah. Ini menjadi satu cabaran kepada pendidik juga. Ya, karena bawaan dari rumah tu itu yang menjadi satu masalah akibat daripada terlepas pandang kita sebagai ibu bapa apabila tidak dapat memantau anak-anak apabila dengan dunia digital sekarang. Ini menjadi cabaran-cabaran yang besar nih. Jadi itu yang kita lihatlah keadaannya yang begitu mencabar sekali di pihak sekolah. Ya, kita juga sebagai ibu bapa juga, mungkin ibu bapa di luar sana juga akan bersependapat juga dengan saya. Bagaimana cabaran-cabaran ingin kita mengawal anak-anak dengan media digital sekarang ini yang tanpa sempadan, ya, dengan AI lagi, apa dipanggil AI ini, artificial intelligence dipanggil, ya, bermakna kebijaksanaan ini sudah menjadi buatan. Ya, kita coba melahirkan insan yang mempunyai kebijaksanaan yang semula jadi, tetapi sekarang sudah ada kebijaksanaan buatan.
Ini sebenarnya mencabar lagi. Lebih mencabar ya, bukan hanya pendidik. Jadi bagi saya kalau seorang pendidik agak berat sebenarnya ya untuk memastikan 100% adakah anak-anak di sekolah ini akan menjadi ataupun kemenjadiannya itu betul-betul menjadi insan yang berguna ya. Bagi kita apa gunanya ilmu itu tetapi adabnya tiada. Ya. Jadi saya teruskan pula lagi kepada Cikgu Mahadi. Ini pula dari segi cabaran pula nih, cabaran yang seterusnya ada cabaran sosial ya, dengan pengaruh luar ini, pengaruh rakan sebaya, budaya luar, tekanan untuk ikut tren kan. Apakah pandangan Cikgu sendiri apabila melihat situasi sekarang ini? Baik. Terima kasih. Dalam dunia digital yang tanpa sempadan ini, sudah pasti salah satu elemen yang mempengaruhi cara berfikir anak-anak kita ialah teknologi. Yang ini yang paling terkini, dan yang inilah yang sebenarnya yang mengubah sikap dan minda anak-anak kita. Begitu juga lah kalau di peringkat sekolah, pengaruh rakan sebaya adalah satu juga elemen yang penting yang perlu kita kawal selia. Maksudnya kalau kita berkawan dengan orang yang baik, insya-Allah kita jadi orang yang baik. Kalau kita berkawan dengan orang yang kurang baik, kita akan kurang baiklah. Tapi kalau misalnya kita mempunyai jiwa yang kental dan ada pendirian untuk menjadi seorang rakan sebaya, memimpin dan membimbing rakan-rakan itu, insya-Allah akan berlakulah give and take. Itu ada lebih kurang. Maksudnya apabila di persekitaran di sekolah ini rakan sebaya memainkan peranan yang penting. Tadi kita bercakap pasal teknologi. Kita tidak sekat teknologi di sekolah, tapi dia ada peraturan yang perlu dipatuhi lah. Maksudnya dalam sisi pembelajaran kita gunakan teknologi. Maksudnya apa yang Puan cakap tadi berkaitan dengan telefon, itu bukan sekatan sebenarnya. Itu adalah disiplin. Kita membentuk disiplin anak-anak. Jadi rakan sebaya ini membabitkan perubahan sikap dan pengaruh lah. Jadi apa yang penting anak-anak dia anak-anak kita ni tinggal di asrama. Jadi persekitarannya pun rakan-rakan yang ada di asrama. Apa yang penting mereka ini melihat dan tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif. Jadi anak-anak ingat apa dipanggil lah, tidak salah berkawan, tapi jangan salah memilih kawan. Inilah istilahnya. Kalau ada 5 orang yang bijak pandai, bermakna kita lah akan yang menjadi ke-6. Kalau kita berkawan dengan 5 orang pencuri, bermakna kita lah yang ke-6. Kan? Jadi 6 jahat. Jadilah istilahnya. Jadi mungkin penonton di luar sana bolehlah sambung tadi ya. Kalau kita cerita panjang sangat, susah. Jadi pandai-pandai lah kita boleh hadam keadaan ini sebenarnya, bukan mudah. Kan? Jadi tidak salah. Jadi kita perlu bijak menilai kawan-kawan di sekeliling kita. Kadang pengaruh rakan sebaya ini memang betul. Kadang bila anak-anak balik ke rumah, kenapa ada perkataan baru yang didapatnya, daripada mana didapatnya? Sebab rumah ini memang tidak masuk perkataan-perkataan sebegini. Jadi kita hairan. Jadi walaupun kita sudah sekat dari segi dunia digital, handphone dan sebagainya, tetapi bila balik ke rumah, pengaruh rakan sebaya. Perkataan istilah mungkin lebih mudah. Mohon maaf lah dari segi perkataan mencaru dan sebagainya. Ini yang kurang sesuai. Kita membawa image sekolah agama. Ini sebenarnya satu keadaan yang kita risaukan. Jadi baik. Jadi ibu bapa ya, mungkin abang kakak di luar sana, mungkin anak-anak yang menonton, kita sama-sama menilai keadaan begini. Bagi barisan kepimpinan pendidik, begitu juga dan persatuan ibu bapa dan guru hanya mampu memberi sokongan yang terbaik kepada anak-anak di sekolah ini, tetapi selebihnya anak-anak kena berfikir kerana bijak untuk menganalisa yang terbaik untuk diri sendiri. Kita mampu beri dari segi ilmu, tetapi bagaimana menganalisa masalah, solusinya.
Itu yang perlu difikirkan. Kadang ibu bapa di luar sana, tidak semua ibu bapa itu PK, celik dari segi digital, dari segi IT. Ada yang mungkin tinggal di luar bandar dan sebagainya. Perbezaan-perbezaan pendapat ini sebenarnya anak-anak perlu bijak menilai. Ya, jadi seterusnya cabaran pula etika dan akhlak ini sebenarnya. Tadi sudah termasuk sedikit saya rasa dari segi etika dan akhlak. Inilah yang menjadi cabaran-cabaran sebenarnya. Kebanyakannya ada beberapa segelintir orang-orang yang berjaya di luar sana, tetapi bila kita lihat etika dan akhlaknya tidak patut dicontohi. Jadi ini menjadi kerisauan kita. Dari segi pendidikannya sangat baik, tetapi etika dan akhlaknya pula yang menjadi masalah. Jadi pada pendapat Puan lah, bagaimana pula dengan cabaran etika akhlak di kalangan pelajar pada hari ini di sekolah ini? Baik, Puan. Ilmu tanpa akhlak boleh menjadi bahaya, ya. Di SMK Kimanis kami tekankan bahawa adab mendahului ilmu. Pelajar yang baik akhlaknya akan lebih mudah menerima ilmu dan nasihat, sebab pengisian kerohanian, tazkirah, contoh teladan guru dan budaya hormat sangat kami tekankan. Ya, baik. Jadi itulah dari segi penerapan dari segi penerapan sasia. Adab itu sebenarnya. Adab dulu baru ilmu. Ya. Apa gunanya berilmu tetapi tidak beradab? Tetapi sekiranya beradab dan berilmu itu seiring, alhamdulillah, itulah yang terbaik sebenarnya. Kejayaan kepada kepimpinan sekolah, guru-guru, ibu bapa yang paling penting, dan yang paling utama sekali anak-anak. Karena kejayaan anak-anak sendiri yang merasainya. Kita sebagai ibu bapa hanya dapat melihat kesusahan itu, dan kita pun terbawa dengan kesusahan itu sebenarnya. Sekolah setelah itu mungkin kita hanya nampak dari jauh bagaimana kemenjadian anak-anak di luar sana. Jadi benda ini bukan kerja seorang ataupun satu pihak, tetapi kita kena bekerja sama, baik daripada sekolah, guru, ibu bapa, dan anak-anak sendiri di luar sana. Baik dari segi cabaran pula, cabaran disiplin pula. Ini yang di sekolah lah kan. Kadang bila saya nampak sebelum inilah ada satu sesi sebelum ini bertemu dengan ibu bapa. Saya kurang paham sama ada bicara muafakat pada masa itu. Bicara muafakat pada masa itu kan. Jadi bila kita nampak ada Diamond of Semanis pada masa itu, saya pun pergi juga Diamond of Semanis. Nampak semua rupa-rupa yang penuh dengan harapan, penuh dengan tekanan juga pada masa itu, karena diletakkan 10 yang terbaik kan untuk mendapat keputusan yang terbaik. Dan di satu sudut pula saya pergi ke satu bilik, bagaimana pula pelajar-pelajar ini yang dikenakan tindakan disiplin. Ada yang buang sekolah sebenarnya kerana memecah koperasi. Belum cerita lagi yang web dan sebagainya. Jadi satu masalah-masalah yang sedih saya nampak, ada ibu bapa tidak mempercayai sekolah. Kan seolah-olah meletakkan apalah sekolah agama ini. Kan saya tidak yakin anak saya buat benda begini. Ini pun jadi satu masalah sebenarnya dari segi bukan hanya disiplin kepada pelajar, tetapi ibu bapa itu sendiri. Jadi keyakinan kita, kepercayaan kita kepada pendidik tidak diletakkan sepenuhnya. Jadi satu masalah. Jadi bagaimana cabaran disiplin di sekolah ini, cikgu, dari segi adakah sering menjadi kebimbangan ibu bapa? Bagaimana pendekatan Tuan dalam menangani cabaran disiplin pelajar ini sebenarnya? Apakah pendekatan sekolah? Kalau kita sebut tentang disiplin ni, dia membawa satu konotasi yang mungkin menyeramkan lah. Sebenarnya perkataan disiplin itu membawa makna mengikuti peraturan yang telah disediakan. Itu disiplin. Pelanggaran disiplin itulah yang akan menjadi satu kesalahan ataupun kesilapan yang dilakukan sama ada. Tapi biasanya kalau disiplin ini memang sengaja dilanggar kan. Sebab kita sudah ada peraturan dan tata cara yang perlu kita ikuti
sama ada kita ni berada dalam kedudukan seorang pelajar, seorang guru ataupun sebagai ibu bapa. Baik, untuk di sekolah ini masalah disiplin itu ada, kita akui ada, tapi dia tidaklah seburuk yang kita bayangkan. Maklum sajalah kan, pelajar kita ni golongan remaja yang sedang mencari identiti diri. Dia dipanggil kecelaruan identiti. Dia bermula dengan 1, 2, 3 tu dia celaru tu. Tapi tingkatan 4, 5, 6 tu dia sudah ada fokus pembelajaran, fokus pekerjaan yang mungkin dia sudah menjadi bayangan dia. Jadi kalau dikirakan kita akui jugalah setiap hujung semester ataupun hujung tahun kita ada program bicara muafakat. Dalam bicara muafakat tu kita bercakap tentang pencapaian akademi. Tapi di samping itu kita bercakap juga tentang pencapaian ataupun pelanggaran disiplin asasiah. Sebab dalam kalau kita lihat dalam penilaian di peringkat kementerian pun kita sekarang ni sudah ada satu sistem yang kemas dan sekarang ni disatukan dalam IDMI. Jadi dalam IDMI ni dia ada pelaporan disiplin. Dan pelaporan inilah sebenarnya yang akan membantu anak-anak kita. Cabarannya di sini itu tidaklah stroke yang kita bayangkan macam dia sama lah, tapi dia ada berlaku pelanggaran, mana-mana sama juga lah kalau kita memandu di jalan raya kan, tengok warna kuning sempat lagi tahu lepas sudah garisan putih itu sebenarnya kita sudah melanggar peraturan macam itulah. Jadi istilahnya cikgu kena tegas lah dalam mendidik kan, tetapi kita ada kelembutan pula di dalam bermana ada pendekatan dia. Okey, baik. Jadi kita lihatlah bagaimana dari segi cabaran mendepani disiplin-disiplin anak-anak di sekolah. Jadi kita terus pula kepada isu semasa lah. Bila kita lihat keadaan pastinya sekolah berasrama penuh ni isu semasa yang paling hangat biasanya yang menjadi perbualannya, menjadi kerisauan ibu bapa, dan ada yang memberhentikan anak, memindahkan anak sekolah kerana dari segi kerisauan fasiliti, kemudahan yang ada di sekolah kan. Jadi bila kita lihat isu air contohnya, kemudahan asrama dan sebagainya, jadi cabaran beza dengan sekolah harian dengan sekolah berasrama, kerana anak-anak adalah penghuni di sekolah ini sebenarnya. Jadi bagaimana Puan Pengetua nampak kebimbangan ibu bapa ini, isu bekalan air dan kemudahan di asrama, apakah langkah penyelesaian jangka masa pendek ataupun panjang ataupun yang telah dilaksanakan sekolah? Jadi mungkin dengan jawapan ataupun komen dari Puan Pengetua ini, hilanglah kegusaran ibu bapa. Nampaklah perjalanan itu sebenarnya kan, kadang kita tidak nampak bagaimana urusan ini terjadi sebab kita tidak dapat rekodkan semua apa usaha-usaha di sekolah. Jadi apa pendapat Puan berkenaan ini dan apa komen mungkin dari segi perjalanan usaha-usaha ini? Baik, Puan. Okey, isu semasa, isu air, isu kemudahan asrama ni memang sangat perlulah bagi kita sekolah berasrama. Ini antara cabaran kita ya. Kita faham bahawa pada zaman dahulu, zaman saya, kebanyakan pelajar ini keadaan di rumah agak kurang selesa berbanding asrama, sebab ekonomi masa saya tu agak kurang lah di rumah tu, asrama lebih selesa. Tapi zaman sekarang kebanyakan ibu bapa rumah lebih selesa berbanding asrama. Di bilik rumah ada aircon, ada sebagainya lah, kemudahan-kemudahan. Tarikan lagi kalau di rumah diorang boleh main handphone, gadget berbanding di asrama. Itu antara faktor juga pelajar kurang berminat di asrama. Jadi kita kena menyediakan fasiliti yang memang terbaiklah di asrama. Cuma cabarannya dari segi kemudahan asas ni terutama air lah.
disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya mungkin Baik. tekanan air dari Tekanan air, luar ya. atau sistem bekalan air di dalaman kita sendiri. Ya. Jadi ini memang kita akuilah pada masa tertentu ada bekalan air terganggu dan kemudahan asrama memerlukan penambahbaikan. Jadi dari sudut penyelesaian kita mengambil beberapa pendekatan lah. Ya, Yang pertama dari segi pengurusan dalaman, pihak sekolah sentiasa memantau penggunaan air, jadual penyelenggaraan dan tindakan segera jika berlaku gangguan. Yang kedua, kita bekerja sama rapat dengan pihak berkaitan seperti Jabatan Air, JPN, PPD dan agensi teknikal untuk menangani isu struktur dan sistem bekalan air. Yang ketiga, sokongan PIBG dan ibu bapa sangat membantulah, sama ada dari segi idea dan sumbangan, sama-sama memberikan dana dan gotong royong untuk menyediakan fasiliti yang terbaik untuk anak-anak. Okey. Betul juga, saya setuju dengan pendapat Puan Pengetua, ya, sebab kalau ingatlah kita dulu lahir dulu bukan zaman elektrik. Kita dulu lahir zaman api, masa itu istilah api lah. Kalau tiada api tidak dapatlah kita terang pada sebelah malam, zaman apa itu lampu minyak tanah. Lepas itu dulu elektrik belum ada lagi. Jadi bila kita masuk ke asrama kita tidak terkena kejutan budaya, saya istilahkan kan, sebab sudah biasa susah. Anak-anak sekarang ni lebih beruntung lah, kita istilahkan lebih beruntung. Sebab kenapa mereka telah mendapat segala kemudahan-kemudahan ini semuanya di ujung jari. Jadi itulah apa yang Puan Pengetua tadi kan. Tapi Tuan, matlamat kita jelas untuk memastikan pelajar tinggal dalam keadaan selesa, selamat dan terjaga kebajikannya, supaya mereka boleh fokus kepada pembelajaran dan pembinaan sahsiah. InsyaAllah usaha penambahbaikan ini akan dilaksanakan secara berperingkat dan berterusan, dan pihak sekolah akan sentiasa berkomunikasi secara terbuka dengan ibu bapa. Begitu juga di ibu bapa sekarang, apa dipanggil ada program angkat ataupun bilik angkat, blok angkat dan sebagainya. Ini pun satu usaha kerjasama daripada ibu bapa sendirilah yang kita lihat bagaimana kesungguhan untuk memastikan fasiliti kemudahan yang ada di asrama ini sebenarnya. Jadi kita puji dengan ibu bapa ni yang hadir, yang bagi sokongan, bagi komitmen kepada sekolah. Ya, mungkin bukan hanya dari segi masa, tenaga, jiwa, raga, tetapi dana juga sebenarnya kita lihat. Ya, jadi kita puji dari segi sokongan, ya. Bukan hanya moral tetapi keuangan juga. Jadi itulah kadang ada perkara-perkara yang kecil ataupun yang perkara-perkara sebegini, pihak sekolah telah ambil tindakan lah, ya. Ambil tindakan dan pembaikan itu akan secara berterusan. Jadi bila kita lihat pula Puan dari segi secara keseluruhannya lah di sekolah ini sebenarnya, sebagai ketua di sekolah ini, apakah pesanan kepada pelajar, kepada ibu bapa, kepada guru, ya, dalam memimpin mereka ini, apakah pesanan Puan dalam menghadapi cabaran dunia pada hari ini? Kadang kalau kita buat sendiri, nanti ibarat kita bertepuk sebelah tangan, kan? Jadi ini perlukan sokongan ataupun semua pihak perlu memberi kerjasama. Jadi mungkin Puan boleh bagi pesanan lah ataupun nasihat, ya, kepada pelajar, guru dan ibu bapa. InsyaAllah. Baik, Puan. Okey, kepada pelajar, jagalah hubungan dengan Allah dan jaga hubungan sesama manusia, ya. Hablu minallah wa hablu minan nas, kerana disitulah datangnya kekuatan yang sebenar. Kepada ibu bapa,
teruskan doa, sokongan dan kepercayaan kepada sekolah. Terima kasih ya. Kepada guru-guru, terima kasih kerana terus mendidik dengan sabar dan ikhlas. Jika kita bergerak bersama, insya-Allah SMKA Kimanis akan terus melahirkan generasi yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia, insya-Allah. InsyaAllah. Cukup panjang bagi saya pesanan Puan Pengetua tu saya teringat nih satu kata-kata nih, kalau ingin berjalan cepat berjalanlah bersendirian, kan? Tapi sekiranya ingin berjalan jauh, kita berjalan sama-sama. Ya. Nah, itulah dipanggil. Jadi bermana ini sudah saya anggap sebagai ringkasan lah. Bermana sekiranya kita ingin berjalan jauh, kita sama-sama. Jadi mungkin dari cikgu lah sendiri, Cikgu Mahali, bagaimana mungkin ada pesanan-pesanan dari segi pentadbiran itu sendiri kepada guru, pelajar, ibu bapa sendiri pada pendapat cikgu. Baik. InsyaAllah sebagai satu organisasi yang besar, guru, AKP, ibu bapa dan masyarakat persekitaran, keperluan kita yang bersama ialah kita mesti bersatu. Bersatu itu maksudnya kita bersama ke depan, bersama juga mencorak kehidupan, bersama mencorak kalau kita persatuan ibu bapa dan guru contohnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar ini pun kita harap mengambil perhatian, mengambil iktibar dan bersama-sama untuk memajukan persatuan ibu bapa dan guru. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pernah juga menganjurkan malam makan malam amal untuk kita mewujudkan satu kenderaan. Alhamdulillah, persatuan ibu bapa dan guru kita amat terima kasih kerana telah memberikan komitmen yang amat tinggi dan sasaran kita untuk mendapatkan sebuah kenderaan itu tercapai. Jadi kita harap tuan-tuan dan puan-puan yang ada, mungkin bekas anak murid saya pun ada kan, yang saya ajar sekarang ni mungkin cucu-cucu sudah kan. Jadi kita harap balik bersama-sama. Alumni yang ada itu kita bersama-sama majukan sekolah menengah agama Kimanis ini. Kimanis ini supaya pendidikan agama itu semakin ke depan dan bersaing dengan pendidikan yang lain lah. Maksudnya pendidikan sekular kan, maksudnya macam itulah. Biar kita bersama-sama bersaing demi kemajuan anak bangsa dan negara kita. Jadi kita minta respon supaya sentiasa bekerja sama, saling bantu-membantu. Sebab kita, kepakaran kita mendidik, tuan-tuan dan puan-puan ada kepakaran lain. InsyaAllah, kalau bersama kita akan maju. Baik. Jadi cukup jelas ya dari segi kupasan ataupun perincian daripada Puan Pengetua sendiri, daripada barisan kepimpinan di sekolah ini. Ibu bapa atau pendengar, anak-anak sendiri mungkin yang mendengar podcast ini, keyakinan itu sebenarnya sepatutnya sudah terpupuk ya, dengan keyakinan yang diberikan visi dan misi oleh Puan Pengetua sendiri, dari segi penolong kanan pentadbiran sekolah ini sendiri, bagaimana keadaan pengalamannya yang cukup lama. Bagi abang-abang, kakak-kakak di luar sana, ibu bapa di luar sana, ataupun siapa-siapa yang mendengar ya, bolehlah like ya, sehingga semani share juga, jangan lupa. Mungkin dari segi bagi komitmen secara fizikal di sekolah kita tidak mampu buat, tetapi boleh bagi komen yang terbaik yang membina ya, kepada pihak sekolah, pentadbiran sekolah, dan sama-sama kita membimbing anak-anak kita untuk menjadi insan yang berguna di dunia maupun di akhirat. Yang paling utama sekali para pendengar ya, ibu bapa di luar sana, keyakinan itu sebenarnya paling penting ya. Keyakinan, kepercayaan itu yang paling utama sekali. Jadi kita tagih daripada ibu bapa, tanpa apa dipanggil murid ini pasti ada gurunya. Setiap murid pasti ada gurunya kan. Setiap anak pasti ada ibu bapanya. Jadi karena anak ini sebenarnya menjadilah satu ikatan antara ibu bapa dan guru. Dan maka terbentuklah persatuan ibu bapa dan guru di sekolah ini. Inilah keadaan yang terjadi. Ya, jadi kita tidak boleh istilah
ini bukan urusan saya. Ya, betul. Ini urusan sekolah. Ini bukan anak saya. Ini anak orang lain. Tetapi sebenarnya itu adalah anak-anak kita semuanya. Ya, susah kita bermakna susah orang lain juga. Jadi ini yang sepatutnya kita ada perasaan sebegitu, risau bersama-sama. Jadi mohon dari segi ibu bapak di luar sana bagi sokongan dengan usaha podcast begini bertujuan untuk kita rakamkan ketokohan ya pemimpin yang ada di sekolah ini, begitu juga dengan pentakbiran, begitu juga dan menghargai guru-guru sebenarnya. Jadi inilah bentuk kita merakamkan penghargaan ya kepada barisan-barisan pendidik di sekolah ini. Bagi kita sekarang ini yang di luar sana, mungkin ada penonton di luar sana alumni sekolah ini sendiri ya, mungkin ada sudah bergelar seorang dokter, ada yang usahawan, mungkin ada sudah jutawan, sudah alhamdulillah jutawan. Kenapa tidak? Karena jutawan itulah kan kamu usahakan supaya majukan sekolah ini kan, bukan hanya kita bergantung dengan peruntukan semata-mata, tetapi alumni itu sebenarnya bermana kita tidak mampu balas jasa-jasa guru yang ada di sekolah ini. Kadang satu juga yang saya nampak dari segi apa dipanggil ikatan roh antara pelajar dengan guru ini. Kadang bila pelajar sudah keluar di sekolah ini tidak menghiraukan sudah bekas gurunya. Nah, ini yang satu masalah saya nampak. Jadi mungkin karena ilmu yang didapati itu mungkin menjadi tidak berkah. Kan karena dia tidak apa dipanggil mengagungkan gurunya sebenarnya. Ataupun sudah lupa dengan gurunya sendiri. Inilah pesanan lah kepada anak-anak di luar sana, kepada alumni sekolah. Ya, insyaallah di segmen yang seterusnya ya kita akan tampilkan guru-guru pendidik yang komited yang seperti mana disebutkan tadi oleh Cikgu Mali itu. Kita akan tampilkan untuk kita kongsi sebenarnya apakah perasaan, apakah misi, apakah visinya sebenarnya, apakah niatnya sebenarnya. Itu yang kita mau kupas dan kita akan tanyakan di segmen yang seterusnya. Begitu juga ibu bapak di luar sana, jangan risau. Mungkin nampak kamu kebanyakan mungkin sebelum ini hanya jadi pemerhati, tapi tidak apa, kita akan cari ataupun mungkin ibu bapak di luar sana boleh bagi pendapat siapakah calon ibu bapak yang kita boleh tampilkan di segmen-segmen yang seterusnya untuk sama-sama kita lihat bagaimana pandangan di kacamata ibu bapak sendiri. Dan seterusnya juga alumni di sekolah sana, di luar sana nanti kita akan jemput supaya kita boleh kongsi bagaimana perjalanannya dilahirkan daripada SMK Agama Kimanis sehingga menjadi orang yang berjaya. Dan dengan harapan anak-anak pelajar yang masih bersekolah di sini dapat mencontohi semua ini dan seterusnya menjadi motivasi kepada anak-anak. Baik, jadi segmen ini kita sudah berada di penghujung segmen. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Puan Pengetua. Begitu juga dengan Cikgu Mahdi ya. Mungkin daripada tahun yang sudah kan, mungkin tahun yang sudah bila makin tahun saya rasa lebih selesa, bermakna lebih mudah, lebih senang dengan sekolah ini ya, dengan pentakbirannya, bermakna tidak berkira sudah dari segi masa, tidak berkira sudah dari segi apa dipanggil tenaga, masa, waktu, dana dan sebagainya. Sekiranya kita ada kemampuan kita bagi. Itu yang terbaik. Jadi saya puji dengan kepimpinan sekolah ini sebenarnya secara pribadi, secara jujurnya. Jadi mudah-mudahan ibu bapak yang di luar sana, pendengar juga ya, mungkin kita akan muat naik nanti apa dipanggil segmen podcast sehingga semanis podcast ini like, share ya, mungkin bagi komen yang bermanfaat kepada kami untuk penambahbaikan ya. Tetapi perlu diingat, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datangnya daripada diri kami sendiri. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita kena berusaha, kita kena bekerja sama. Jadi insyaallah wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengetua dan Cikgu Mahdi. Baik. Salam semanis. Jumpa lagi. Baik.